Alright, saya tahu kenapa you all klik dekat video ni. You all rasa geram sangat, rasa nak picit-picit, nak cubit-cubit, rasa macam nak macam nak letak straw cucuk dekat perut tu, sedut pakai vacuum kan. Lemak dekat perut tu sangat-sangat degil. Dah try macam-macam, dah try diet lah, dah try bersenam lah, dah try jumpa bomoh lah, berubat apa benda semua, still tak tahu hantu apalah lagi yang duk melekat lagi dalam perut ni kan, betul tak? Okay lah, bunyi macam over sikit, tapi hakikatnya itulah, bagi setengah orang memang dah rasa geram sangat sebab dah try macam-macam tapi still susah sangat nak hilangkan lemak dekat perut ni. Right, jadi dalam video ni saya akan cuba kongsikan 5 perkara yang you all kena buat kalau nak hilangkan lemak dekat bahagian perut. Hai, apa khabar? Selamat kembali ke channel saya. Bagi korang yang first time datang kat channel saya ucapkan selamat datang. Kalau ini first time you all datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Seriously, kalau you all tekan butang subscribe, hati saya yang keras ni berbunga-bunga jadi dia. Alright. Okay, dalam video saya yang lepas, ada orang tuliskan dekat ruangan komen, dia tanya macam mana nak hilangkan perut bawah. Well, saya tafsirkan soalan ni macam dia nak tanya macam mana nak hilangkan lemak dekat bahagian perut lah, kan? Right, straight to the point. Straight to the point. 5 perkara yang you kena buat untuk hilangkan lemak dekat bahagian perut. Nombor 1, jaga makan. Kenapa kena jaga makan? Sebab lemak ni terkumpul dekat bahagian perut in the first place sebabkan pengambilan makanan yang tak terkawal. Right? Makanan yang kita makan ada kalori. Badan kita memerlukan ataupun membakar kalori untuk berfungsi dan juga untuk bergerak. Bila kita makan dalam keadaan yang tak terkawal, dalam seharian kita mengambil kalori banyak macam ni. Kemudian dalam seharian badan kita hanya membakar kalori banyak ni je, kan? Untuk berfungsi, bergerak dan sebagainya. Kalori berlebihan ni yang tak diguna pakai dalam seharian yang akan tersimpan dalam badan kita sebagai lemak, sebagai tenaga tersimpan. Jadi sebab itulah kena jaga makan. Apa dia cara untuk jaga makan ni? Kalau rajin, you all bolehlah nak pergi belajar cara untuk kawal kuantiti makan melalui pengiraan kalori. Kalau saya nak kongsikan dalam video kali ni, saya takut nanti jadi panjang pula. Kalau you all nak saya buat video pasal cara nak mengira kalori dan cara untuk menentukan kalori yang kita patut makan untuk seharian, tuliskan dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba buat dalam video akan datang. Jadi untuk video kali ni, macam mana cara dia untuk jaga makan? Basically, kurangkan makanan yang berproses, kurangkan makanan yang bergoreng ataupun berlemak, banyakkan pengambilan fiber melalui pengambilan karbohidrat kompleks seperti nasi perang, roti whole grain, rolled oats, dan juga daripada sumber-sumber seperti sayur dan juga buah. Kurangkan minuman yang manis, kan? Gantikan dengan air yang kurang manis, atau paling baik sekali ialah minum air kosong je. Dan juga kurangkan pengambilan snack, gantikan dengan benda-benda yang lebih sihat seperti buah dan juga sayur. Okey, perkara nombor 2 ialah bersenam. Obvious sangat. Kalau nak kurangkan berat badan, memang kena bersenam. Kenapa kena bersenam? Sebab bila kita bersenam, kita akan meningkatkan metabolisme kita. Bila metabolisme kita tinggi, badan kita akan membakar kalori dengan lebih banyak berbanding biasa. Okey, cuba recap balik apa yang saya cerita dalam point nombor 1 tadi. Bila makanan kita yang mengandungi kalori itu dalam seharian kita mengambil kalori yang banyak macam ni, kemudian dalam seharian kita hanya membakar kalori banyak ni je. Jadi lebihan kalori ni yang tak diguna pakai ni yang disimpan dalam badan kita sebagai lemak. Cuba kita buat sebaliknya pula. Kalau dalam seharian pengambilan kalori kita banyak ni je, tetapi badan kita membakar kalori banyak macam ni. Nampak tak? Nampak tak beza dia? Lagi tinggi. Badan kita membakar lebih banyak daripada jumlah kalori yang badan kita menerima dalam seharian. Dari mana badan kita mengambil kalori untuk dibakar ni? Daripada lemak. Lemak yang tersimpan. Jadi itulah basic dia, iaitu gabungan antara jaga makan dan juga bersenam, kan? Jadi kalau tanya apa senaman yang nak buat kalau nak bakar kalori banyak ni? Kalau tanya saya, buat je lah apa-apa jenis senaman pun. Tak kisahlah nak jogging ke, nak walking ke, nak running ke, nak cycling ke, nak swimming ke, nak HIIT ke, nak tabata ke, nak resistance training ke. Yang penting buat. Kalau tanya pendapat saya lagi minat untuk buat gabungan HIIT dan juga resistance training lah. Sebab dua senaman ni dikatakan mampu meningkatkan metabolisme kita lebih tinggi, lalu menjurus ke arah membakar kalori yang lebih banyak berbanding daripada senaman-senaman lain tu. Tapi in the end, yang penting buat je senaman jenis apa pun. Sebab kan kalau fikir nak buat senaman jenis apa, lala tak buat senaman, tak ada guna juga. Betul tak? So, tak payah fikir panjang-panjang, buat je. Yang penting konsisten. Dah start, teruskan. Buat je senaman tiap-tiap hari. Poin nombor 3, jaga tidur.
Jadi kalau tengok poin nombor 1 tadi makan, poin nombor 2 senaman, poin nombor 3 tidur. Makan, senaman, tidur, ulang. Makan, senaman, tidur, ulang. Okey, bunyi macam main-main tapi sebenarnya memang betul. Realiti macam kita ni yang hidup dekat bandar ni, kita terlalu sibuk kan, betul tak? Jadi kadang-kadang kita punya tidur pun tak konsisten. Kita punya tidur ni tak menentu. Kajian ada menunjukkan yang bila seseorang tu tidur dia tak cukup, metabolism dalam badan dia menjadi rendah. Bila badan tak cukup rehat, beberapa function dalam badan dia akan slow down. Jadi kat situlah metabolism tu jadi rendah. Dan juga at the same time, kalau seseorang itu tak cukup tidur, badan dia akan mengeluarkan satu hormon yang dinamakan sebagai ghrelin. Hormon ghrelin ni dia menyebabkan orang tu sentiasa rasa lapar. Jadi bila rasa lapar je, mulalah dia makan tak menentu, betul tak? Jadi poin nombor 1 yang kita cakap tadi pasal jaga makan dah susah sikit nak kawal, sebabnya dia dia tak cukup tidur, badan dia meriliskan satu hormon yang dia namakan sebagai ghrelin yang menyebabkan dia sentiasa rasa lapar, jadi dia asyik nak capai makanan. Jadi disebabkan itulah kita perlu untuk jaga tidur. Cuba tak dapatkan sekurang-kurangnya 6 hingga 7 jam tidur. Poin nombor 4 ialah jangan stres. Jangan stres. Sebab apa jangan stres? Sebab bila kita stres, badan kita akan meriliskan atau melepaskan satu hormon yang dinamakan sebagai kortisol. So, kortisol ni bukanlah benda yang jahat. Kortisol ni ada banyak function dia dalam badan kita. Salah satu function dia yang you all kena tahu pasal kortisol ni ialah dia ada function untuk menentukan sumber makronutrien daripada badan kita yang mana dia nak pakai. Contohnya, kortisol ni menentukan sama ada kita ni nak pakai tenaga dari sumber karbohidrat ataupun daripada sumber lemak. Jadi bila kita stres, hormon kortisol kita akan menyebabkan badan kita untuk memilih untuk menyimpan lemak berbanding daripada menggunakan lemak. Betul tak? Sebab lemak ni kan macam saya cakap tadi ialah tenaga yang tersimpan dalam badan kan. Jadi bila kita stres, hormon kortisol tu menyebabkan badan kita pilih untuk simpan lemak ni, jangan guna lemak ni. Selain itu, secara diam kortisol mendorong untuk kita makan secara berlebihan. Jadi sebab itulah sangat penting untuk kita mengawal stres. Bagi Muslim, kita gunakan peluang kita solat fardu 5 waktu tu untuk menurunkan kadar stres dalam badan kita. Ada cara-cara lain macam melakukan yoga, bertenang, membaca, basically mengurangkan stres. Alright guys, poin nombor 5 ni dengar betul-betul, sebab poin nombor 5 ni memang susah, iaitu konsisten. Right? Kalau you guys dah buat poin nombor 1 jaga makan, poin nombor 2 bersenam, poin nombor 3 jaga tidur, poin nombor 4 jaga stres, last kali tak konsisten, poin nombor 5 tak konsisten, kita tak akan mendapat result seperti yang kita ingin ni. Saya bagi satu contoh mudah lah. Mana ada orang yang hari ni dia kurus, memang betul-betul kurus, dia makan 1 biji kek je satu hari, esoknya terus gemuk. Mana ada orang macam tu? Seseorang itu menjadi overweight disebabkan gaya hidup dia yang tak terkawal secara bertahun-tahun lamanya. Benda tu berpanjangan, konsisten. Sebegitu juga sebaliknya. Mana ada orang hari ni dia overweight, dia pilih untuk pergi gym sekali sahaja, hari ni je, dan juga dia pilih untuk makan salad hari ni sahaja, tiba-tiba esok dah kurus. Pun tak juga jadi macam tu. Sebab untuk turunkan berat badan ni memerlukan seorang tu melakukan perubahan yang berterusan secara konsisten, bukannya hanya pilih untuk satu tempoh masa sekejap saja lepas tu pilih mengharapkan result tu cepat. Tak. Perkara ni kena konsisten, kena ada keazaman, kena ada kesungguhan. Kita kena bersungguh-sungguh sebab kita nak cuba ubah rutin yang dah jadi sebati dalam diri kita selama yang bertahun-tahun lamanya, dah menjadi sebati sangat dalam diri kita. Kita nak cuba ubah satu benda yang dah memang terlalu biasa sangat untuk kita. Sabar itu sangat-sangat penting. Percayalah yang ini ialah yang kita lakukan ni ialah yang terbaik untuk diri kita. Itu dia tadi 5 perkara yang saya cuba kongsikan kalau kita nak cuba untuk menghilangkan lemak dekat bahagian perut ni. Video ni tak adalah detail sangat, right? Tapi saya cuba kongsikan konsep ataupun prinsip-prinsip yang basic yang kita kena buat untuk memastikan lemak dekat bahagian perut kita tu hilang. Okey, jadi klik like kalau you guys rasa video ni bermanfaat. Dan kalau you guys ada cadangan ataupun soalan, jangan segan sili untuk tuliskan dekat ruangan komen di bawah. Dan last kali tekan butang subscribe supaya kita boleh jumpa di video akan datang.